Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah asy-syaikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Masmudi al-Banjari syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang pertama, bukur masih lagi belum ada. Yang kedua, bila kita berdiri dekat dengan kitab, angkat sekali dengan kitab. Jangan biarkan kitab direhat, pegang. Lepas tu baru duduk bersama dengan kitab. Hormat kitab. Hormat ilmu. Kita nak jadi seorang penuntut ilmu ni, kita kena jadi khuwaidimul ilmi. Maksud dia khadam kepada ilmu. Meletakkan ilmu tu tinggi, baru kita boleh mendapat akan ilmu tu dengan mudah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslun fil istinja'i, bab istinja. Tak jawi lama muka surat 11. Apa makna istinja? Istinja arti dari segi bahasa artinya memutuskan. Atau dari segi istilahnya, bermula istinja artinya menghilang akan ain najis. Okay? Kalau dari segi bahasa memutuskan, kalau dari segi istilahnya menghilang akan ain najis. Ain tu apa? Ain tu maknanya ketul najis tu, zat najis tu, yang boleh dilihat dengan mata kepala. Boleh kita tengok dengan mata kita, nampak najis tu, nampak warnanya, bentuknya, itu dipanggil ain najis. Kencing dan tahi daripada tempat keluarnya. Jadi hilangkan ain najis seperti kencing, tahi daripada tempat keluar dengan air mutlak atau dengan 3 batu. Itulah takrifan istinja itu. Dan umpamanya tu nya kepada batu tu. Macam mana nanti kita tengok bawah-bawah ni ada cerita. Daripada tiap-tiap yang suci. Daripada tiap-tiap yang suci tu balik pada batu tu lah, dengan air. Maknanya air dan batu yang digunakan untuk istinja tu mestilah air yang suci mutlak dan batu yang suci, bukan batu yang bernajis. Lagi keras sifat ni, sifat dia. Yang ni balik kepada sifat umpamanya tu. Maknanya kalau tak dapat air dan tak dapat batu, kita boleh ambil benda-benda yang seakan batu yang sifatnya itu keras.
Lagi keras. Keras ni maknanya tak boleh dipicit. Maknanya dia keras, macam batu, keras. Lagi kasap. Kasap tu maknanya kesat. Dia boleh menarik najis. Itu namanya kasap. Lawan kepada kasap, licin. Licin tak boleh. Dan bukan daripada makanan. Dan tak boleh daripada makanan. Dan jikalau makanan jin sekalipun. Apa makanan jin? Laksa. Laksa. Tulang. Tulang binatang. Dan jikalau makanan jin sekalipun tak boleh, guna tulang tak boleh. Dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak, benda yang dihormati syarak, seperti kayu pohon-pohonan dan rumput-rumput, macam rumput jerami apa, tak boleh. Dan tanah kul, tahu tanah kul? Tanah kul ni tanah yang keras, tanah macam tanah merah gumpal-gumpal tu, tu panggil tanah kul. Nampak macam keras, tapi bila kita lepaskan dia jatuh tempat tinggi, dia pecah. Jadi sebenarnya dia tak keras betul. Sebab nanti kalau kita cuci najis, dia pecah. Tanah kul, iaitu wajib ia pada tak kala berkehendak ia kepada semayang. Ni wajib ia ni, ia mana? Ia istinja. Wajib ia beristinja, maksudnya takdirnya situ. Wajib ia beristinja, mana hukumnya wajib, tapi beserta syarat. Iaitu syaratnya apa? Pada tak kala berkehendak ia akan semayang. Bila nak semayang. Kalau dia tak nak semayang lagi, dia dah buang, lepas tu dia relax, santai. Sebab bukan nak semayang lagi, lambat lagi, zuhur tak masuk lagi, relax. Hukumnya apa? Makruh, membiarkan najis tu lama situ. Tapi kalau nak semayang, nak buat ibadat, wajib kena segera istinjaknya tu. Berkendak ia akan semayang, dan umpamanya mana? Nya semayang. Maknanya ibadat-ibadat yang lain yang memerlukan kepada suci. Daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya itu. Sesuatu tu mana? Sesuatu ibadah itu takdirnya, iaitu ibadah yang terhenti sahnya. Maknanya kalau ada najis, ibadah itu terhenti sahnya. Jadi macam mana? Kena istinja dulu. Macam tu. Maka hukumnya wajib di situ. Itu atas suci badannya daripada najis, atau pada tak kala takut berhambur najis itu daripada tempatnya. Dan juga wajib dia istinja bila kalau dikhawatiri najis itu akan berhambur ni berselerak ke tempat, daripada tempat asal dia keluar, jadi kena kat tempat lain pula dah. Jadi masalah. Jadi najis tu akan bersepah-sepah pula. Atau takut berlumur ia dengan pakaiannya dan lainnya, takut dia kena pada pakaian. Tapi Al-Imam Nawawi menyebut, jangan kita angkat pakaian selagi mana belum sampai ke tempat nak membuang najis. Kadang-kadang orang dah seng-seng siap-siap dah seluar ke kain dia ke, tak sampai lagi, tak masuk dalam tandas lagi, dia dah angkat siap-siap. Hukumnya makruh dan tak sunat, kan? Kalau sampai mendedah aurat, haram lah. Habis macam mana? Bila dah sampai kat tempat najis baru angkat. Situ sunnahnya. Itu baru sunat. Jangan terlampau awal. Okay, daripada mana dia? Takut berlumur dengan pakaian. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya. Nya mana? Nya batu dan air itu. Jua. Maka dengan air itu afdal. Dengan cuci dengan air itu lebih afdal, lebih baik. Kerana ia menghilang akan air najis dan bekasnya. Sebab pakai air, ketul najis pun hilang, bekas dia pun hilang. Dia ada ketul dan bekas.
Bersalahan batu. Bersalahan ni maknanya berbeza pula dengan batu, iaitu menghilang akan ainnya jua. Jua di sini dengan makna sahaja. Ini bahasa lama. Jadi iaitu menghilang akan ainnya sahaja. Jadi kalau batu dia boleh hilang ainnya, tetapi tapi dia punya bekas kadang-kadang masih lagi ada kalau pakai batu. Tetapi bermula yang terlebih afdal. Tadi disebut bandingan antara dua, antara air dengan batu, mana lebih afdal? Afdal air. Tetapi dia pula kata bermula yang terlebih afdal, atas lagi. Afdal atas lagi. Afdal paling atas lagi, diistinja pada mula-mulanya dengan batu, kemudian diperikut akan dia dengan air. Yang paling afdal sekali, istinja batu dulu, batu baru pakai air. Itu paling afdal. Tapi kalau nak pilih salah satu, afdalnya pilih batu. Afdalnya pilih air. Batu baru batu. Kalau istinja guna air, afdal basuh depan dulu baru belakang. Kalau istinja guna batu, afdal basuh belakang dulu baru depan. Begitu. Okey? Dulu Tok Guru ajar kami, Tok kata sekali-sekala try buat. Supaya kita ada praktikal. Takut-takut nanti bila-bila kalau diuji Allah kita duduk dalam hutan mana ke, jadi kita reti dah. Jadi sekali-sekala kan, ambil batu mana-mana, orang masuk bilik air. Gosok lu guna batu. Lepas tu pakai air. Jangan batu tu je. Takut keluar-keluar. Macam tak sedap pula rasa kan. Tak selesa. Tapi belajar, try buat. Tapi batu tu buat keluar balik, jangan biar dalam bilik air. Sumbat je lagi tandahan. Penuh dengan batu. Dengan batu kan batu besar, dia bawa batu bata. Abang nak repair belakang, hilang batu. Bukan batu besar gitu. Okey, batu dia ada 3. Satu dengan 3 batu. Satu guna buang, satu guna buang, satu guna buang. Satu. Yang kedua pula cara dia dengan 1 batu tapi 3 bucu. Ini bucu pertama. Jangan guna bucu tu lagi, bucu yang kedua pula. Betul, bucu ketiga. Tapi 1 batu tak. Yang ketiga dengan 1 batu, celek, basuh. Tunggu kering, celek, basuh. Tunggu kering, celek, basuh. Tapi cara yang efisien separuh je. Cara yang paling efisien 1 dan 2 lah. Yang 3 tu tak efisien. Sebab lama. Dia pakai 1 batu, dia celek najis tu. Lepas tu dia basuh dengan air. Air ada, dia pakai batu. Basuh dengan air, batu jemur. Sebab kalau basah tak boleh. Syarat dia tak boleh basah. Jadi kena kering. Jemur dulu, jemur tunggu. Najis ada lagi ni. Tu kata tak efisien. Tapi tetap dikira sebagai kaedah, kata ulama. Pandai-pandai lah. Okey, baik. Diperikutkan dia dengan air. Bermula syarat sah istinja. Macam mana istinja tu dikira sah? Dengan umpama batu itu 8 perkara. Ini syarat istinja guna batu. Kalau guna air tak ada masalah sangat. Ini syarat istinja dengan menggunakan batu, dia ada 8 syarat. Kalau salah satu syarat ni tak ada, maka tak boleh pakai batu. Apa dia? Pertamanya, bahawa ada ia dengan 3 batu. 3 batu tadi saya dah sebut dah, tak wajib mesti 3 batu lah. Cuma dalam kitab sebut begitu. Cuma tafsilnya macam tadi saya sebut. 1 batu boleh tapi dengan syarat 3 bucu. Macam tu. Dan jika tiada suci dengan dia mana? Dengan dia mana tu? Balik mana dia tu? Dia 3 batu tu. Dah pakai dah 3 batu. Tapi najis ada lagi. Ditambah atasnya. Ditambah apa? Tambah bilangan batu. Hingga suci. Tambah lagi. Dan sunat di kasal. Ada kata kasal, ada kata gasal. Mana tu paling tepat? Wallahualam. Tapi makna kasal tu artinya ganjil. Dan sunat diganjilkan bilangannya. Mula-mula kita ambil 3, tapi tengok ada kotor lagi ni, ada najis lagi.
Tambah berapa lagi batu? Ha? Lepas 3, ada najis lagi. Kena tambah lagi berapa? Lagi 2. Supaya jadi ganjil. Jadi berapa dah batu tu? 5. Tengok ada lagi. Tambah lagi. Jadi 7. Tambah lagi 2. Jadi 7. Semua nombor-nombor ganjil. 9. 11. Lah kali 99 batu. Penuh. Contohlah nak ceritanya. Tapi kalau dia buat genap boleh tak? Genap boleh. Kata dah kan, sunat sahaja. Sunat ganjil. Bukan wajib ganjil. Kenapa sunat ganjil? Sebab Allah suka pada yang ganjil. Lepas tu kalau kita nak buat apa-apa dari segi perkiraan, ambil sunat ganjil. Contoh nak pilih nombor telefon, ambil nombor yang banyak nombor ganjil. Nah tu, nombor pelik ke? Kan? Nak sunat ganjil. Allah suka pada yang ganjil. Kita jadi orang yang ganjil. Orang lain malas, kita rajin. Ganjil lah tu. Kan? Orang lain tak nak mengaji, kita mengaji. Gitu. Sunat ganjil. Kalau nak keluar berjalan, sunat ganjil. 3 orang. Salah seorang lantik jadi ketua. Musafir. Keduanya, bahawa adalah, dengar belakang. Keduanya bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Itu syarat kedua. Batu tu suci lah, jangan batu kongsi dengan kawan sebelah. Mana batu ni? Mana hang punya? Tak boleh. Tu kan dah guna, tak boleh. Ketiganya, tiada kering najis yang keluar itu. Syarat najisnya masih lagi lembab. Najisnya masih lagi basah. Bukan kering. Kalau kering, tak boleh pakai batu. Kering kena pakai air. Sebabnya apa? Elatnya apa? Sebab najis yang kering, pakai batu tak dapat nak menghilangkan najis yang jenis kering. Ghalibnya begitu. Walaupun begitu, ada pandangan ulama, dia kata, kalau boleh dihilangkan dengan batu najis kering tersebut, maka dibolehkan. Tapi syarat asal, tak boleh. Keempatnya, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya, mananya najis itu. Okey. Kalau bahagian kubul bagi lelaki, itu jangan lebih daripada hasyafah zakar. Kepalanya, jangan lebih daripada had tu. Jadi kalau dia dah turun ke bawah, air kencingnya tu, sampai ke, macam mana? Sampai sinilah, faham? Kan? Ataupun sampai mic ni, bawah ni. Itu tak boleh lagi guna batu. Faham? Kena guna air. Itu bagi lelaki. Bahagian perempuan, bibir faraj. Setakat bibir faraj je. Lebih daripada bibir faraj, tak boleh guna batu. Bahagian dubur pula belakang. Bahagian belakang, di bahagian lubangnya saja. Dekat dengan lubang ni, tepi-tepi lubang ni. Jangan lebih daripada tu. Jangan sampai melilih sampai peha, tarik buat batu. Tak boleh. Sampai kat di situ sahaja. Kami mengaji dulu pakai kitab Sabilal Mutadin, lagi dahsyat. Dia syarah tu sampai cara nak pusing batu tu pun dia ajar. Pusing kok mana, siap lukis, tarik. Macam tu. Maknanya itu nak menunjukkan Islam ni detail. Itulah Islam ni terbaik. Dia lengkap, ajar tu sebiji tepat. Apa lagi nak? Kan? Baik. Selesai. Untung muslimat lah. Muslimat ada kipas. Segala batu itu suci sekaliannya. Okey, ketiganya tiada kering, dah. Keempatnya tiada, dah juga. Kelimanya tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Jangan campur dengan najis lain. Sama ada najis dia sendiri juga. Dia buang air belakang, berak. Tapi air kencing tu pergi situ pula. Contoh, dah bercampur, tak boleh. Atau juga dia buang air kat bawah, dia buang air sini, berak ni. Ada cicak duduk atas, cicak pun buang air kak. Cicak tu jatuh, tarik cicak tu kena tarik kita kat sini. Dah bercampur najis, tak boleh. Dia mesti dia saja. Faham? Tu maksud dia. Okay? Jangan mendatangi najis lain, jangan campur. Keenamnya,
tiada melampaui najis itu. Sama macam tadilah saya sebut tadi. Keenamnya, tiada melampaui najis itu akan safhah. Ejaan dia safhah. Safhah duburnya. Jadi safhah ni maksud dia papan punggung. Tahu tak papan punggung tu mana? Bila kita berdiri, roti burger tu rapat. Faham? Yang rapat tu, itulah dipanggil safhah. Yang tertutup tu. Tapi bila kita duduk cangkung, baru dia terbuka. Faham? Nak praktikal lah? Seorang bangun, tunjuk. Tu dia. Mana safhah? Duburnya dan hasyafah zakarnya. Hasyafah tu maknanya bahagian kepalanya. Ketujuhnya, tiada mengenai akan dia oleh air. Tak boleh kena air walau sikit. Contoh, dia tengah berak tadi, dia pakai batu. Tiba-tiba air hujan turun. Najis tu dah terkena air. Maka tak boleh pakai batu dah. Wajib pakai air. Kedapannya, bahawa dapat disuci akan dia dengan batu. Syaratnya, najis tu diyakini bahawa boleh disuci dengan batu. Tapi kalau dia sendiri tak yakin suci dengan batu, tak boleh guna batu. Maka jika nafi sesuatu syarat daripadanya, daripada 88 syarat ni, kalau ternafi satu, salah satu tu tak ada syarat tu, maka tertentulah ia dengan air. Maksudnya tertentu situ, maka wajiblah dia pakai air. Tak boleh pakai batu dah. Itu maksud. Siapa dia ni? Nama apa? Yang lagi ambil uduk. Ngantuk juga. Kalau ngantuk juga, terjun tu dalam kolam. Faslun. Pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilang akan dia. Ni bab najis pula. Pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilang akan dia. Jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya. Bermula dobit. Dobit tu maksudnya nota lah. Catitan. Najis iaitu engkau kata bermula sekalian binatang. Jadi maknanya ini yang disebut apa itu najis. Okey. Setiap yang kotor belum tentu najis. Setiap yang najis pasti kotor. Faham? Saya ulang. Setiap yang kotor belum tentu najis. Tapi setiap yang najis pasti kotor. Contoh kotor, berminyak-minyak buat kerja, pomen motor ke bengkel kan. Kan capuk-capuk minyak. Najis tak minyak? Minyak tak najis. Jadi boleh buat semayang tak? Boleh. Tapi nak ambil uduk tu kena hilangkan minyak dulu. Sebab minyak tak masuk ke air. Takut nanti ada minyak kat tangan, air tak masuk. Itu je. Tapi nak cerita najis ni, dia tak najis. Jadi, ataupun lecak, baju kena lecak. Jalan-jalan, lecak naik atas baju. Nak lecak najis tak? Lecak tidak najis. Jadi boleh semayang. Jadi jangan bagi alasan. Kenapa tak semayang ni? Baju saya kotor lah Ustaz. Kotor tapi bukan najis. Tu kena faham situ. Jadi bukan najis bolehlah semayang. Semayang je lah. Cuma kalau masanya sempat untuk tukar baju, tukarlah baju dulu. Itu lebih afdal. Tapi kalau masa sempit, semayang je lah. Sebab bukan menghalang semayang pun. Baik. Jadi apa itu najis? Ni tu maksud dobit tu. Apa itu najis? Nota-nota ni. Catitan-catitan tentang najis. Iaitu engkau kata. Maknanya engkau kata di situ tu dengan makna engkau kena tahu. Bermula sekalian binatang suci. Sekaliannya. Okey. Mula-mula kita kena faham dulu. Semua binatang asal hukumnya suci sekaliannya. Maksud suci di sini. Ini bukan soal makan ya. Makan ya ada pantang apa boleh makan. Makan ni soal halal dan haram. Tapi maksud suci di sini kalau kita sentuh dia, adakah dikira najis? Tidak. Jadi asal hukum sekalian binatang suci hukumnya. Jadi kita pegang rimau ke, pegang apa ke, kuda ke apa ke, suci, tak jadi najis. Itu maksud dia. Pada ketika hidupnya, yakni pada binatang tu hidup. Kalau mati baru tengok bangkai ke tak bangkai. Okey, pada ketika hidup semua suci binatang. Melainkan istisna'nya, kecualinya anjing dan babi.
Anjing dan babi walaupun masih hidup tetap najis. Anjing najis, babi najis. Lain daripada anjing babi, semua tidak najis. Anjing dan babi ni pula ada yang ketiga. Anjing, babi. Yang ketiga, yang adik-beradik ataupun yang datang daripada dua ni. Sama ada anjing itu kacuk dengan lembu. Jadi, anbu. Najis juga. Kan? Ataupun babi dengan kambing. Babing. Babing ni kan. Itu pun najis juga sebab dia asal daripada dua ni. Tadi saya telaah sikit kitab, jumpa kupasan ulama lagi dahsyat. Kan? Dia kata andai kata anjing kacuk dengan manusia. Lagi dahsyat tu, kata inilah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ulama dia akan fikir jauh. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Walaupun benda tu mungkin jarang boleh berlaku. Tapi tak mustahil untuk berlaku. Gitu. Jadi datang daripada anjing dan babi, itu semua najis. Okay. Bermula segala juzuk. Okey, selesai itu faham? Kalau tak faham tanya nah. Bermula segala juzuk bangkai. Bila kata juzuk bangkai, maknanya segala juzuk tu, maknanya mu tak payah tanya dah. Apa saja bahagian daripada bangkai, iaitu najis sekaliannya. Kalau tak ada kalau, tak kira. Kalau datang daripada bangkai je, najis sekaliannya. Melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. 3 ni saja bukan bangkai. Pada saya cakap tadi, bila? Semalam ke pagi tadi? Bangkai semut tetap najis. Yang bangkai yang tak najis 3 je. Bangkai manusia orang matilah, mayat. Yang bangkai ikan yang di laut, apa saja yang di laut, ikan di laut tu semua bukan bangkai. Yang ketiga iaitu belalang. Belalang bukan bangkai. Dia bangkai tapi dia bukan najis. Bangkai belalang tu. Okey? Dan bermula juzuk yang bercerai. Okey, lagi pula nota dia lagi. Dan bermula juzuk yang bercerai. Satu part, satu bahagian yang bercerai, yang berpisah. Bercerai di sini dobitnya berpisah. Daripada binatang yang hidup. Satu benda, satu bahagian daripada binatang hidup berpisah daripada badannya. Iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya. Okey, kalau binatang tu mati jadi bangkai, maka hukumnya najis. Bila badannya tu berpisah daripada diri dia, sekalipun binatang itu masih lagi hidup. Okey, faham? Contoh kucing. Kan? Kucing kalau mati bangkai ke tak? Sekalipun kita sembelih. Ambil kucing sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. Sembelih kucing. Kucing tu bangkai ke tidak? Bangkai juga walaupun sebut dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab kucing mana boleh disembelih, bukan dia boleh dikorbankan. Bukan boleh dibuat makan, kan? Jadi binatang-binatang yang kalau mati hukumnya bangkai, itu binatang mati tu. Kalau binatang tu kalau mati hukumnya bangkai. Jadi kalau masa binatang tu masih hidup, berpisah satu juzuk daripada badan dia, maka juzuk itu najis. Faham? Kalau memang bangkai memang najis lah. Tak yang hidup. Maknanya kucing tu hidup, bulu dia tercabut, bulu dia tu najis. Sebab apa? Sebab bulu kucing kalau mati jadi bangkai. Tu maksud dia. Faham? Ayam kalau mati jadi bangkai tak kalau kita sembelih? Jadi maka bulunya masih hidup, tidak najis. Faham situ? Jadi bulu ayam tak najis. Sebab ayam boleh dimakan. Ni dia tulis kata. Mana? Hilang. Dan melainkan bulu binatang yang halal dimakan. Bulu ayam. Ayam boleh makan tak? Boleh. Boleh? Tak najis tak? Akan dia, maka iaitu suci. Bulu tu suci. Hari tu masa Raya Korban hari tu, jadi trend orang makan mata lembu.
Kan? Dihisap mata lembu tu. Jadi orang tanya ulama, apa hukum? Hukumnya makruh. Tak sampai haram. Hukumnya makruh sahaja. Sebab apa? Sebab dia mentah. Makan benda mentah ni hukumnya makruh. Okey. Tapi kalau tak nak bagi makruh, buat celup tepung mata tu. Goreng dulu. Sebab dia dah dimasak. Tapi makanan yang belum dimasak, kita makan mentah-mentah, hukumnya makruh. Gitu. Dan tapi sekiranya tidak mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan mudarat, haram. Dan bermula tiap-tiap yang cair. Ini lagi nota najis. Dan bermula tiap-tiap yang cair. Cairnya lagi memabukkan. Dia maknanya benda tu cair dan sifat dia tu memabukkan. Iaitu dinama akan dia arak. Iaitu najis ia. Arak najis. Tapi syarat arak tu mesti cair. Baru namanya najis. Kalau arak tu dibekukan, bubuh dalam tiap air sampai jadi ketul, beku, keras, maka dia tak najis, tapi dia tetap haram sebagai arak. Tapi nak cerita najis atau tidak, itu je. Faham? Okay? Sebab syarat dia mesti cair. Okay. Kalau pula benda tu memabukkan tapi tidak cair, maka dia tidak najis. Contoh apa benda yang memabukkan tapi dia tak cair? Ketum campur. Ketum macam mana? Ketum bentuknya? Air. Orang kata dah ni bukan air. Dia bukan cair tapi dia memabukkan. Apa? Batu? Betul lah tu. Contoh macam dadah. Dadah ni kalau telan memabukkan. Kan? Dia jadi pening-pening, dia gelak sorang-sorang. Macam tu. Dia mamai-mamai macam tu. Memabukkan. Tapi dia bukan bentuk cair, dia bentuk pil. Pil kuda apa semua tu kan, bentuk pil. Maka dia bukan najis. Bila bukan najis, maksud nak ceritanya sini, kalau ada dalam poket jubah, dia semayang. Jubah dia. Ketua pil-pil kuda pun pakai jubah. Dah ada dalam jubah dia semayang. Sah tak semayang? Sah, sebab itu bukan najis. Rungkuk-rungkuk jatuh. Orang sebelah, pil kuda. Kan? Nak cerita sini, bukan saya galakkan, tapi nak maksudkan najis atau tidak najis. Sebab ni nak cerita ni berkait dengan ibadat. Faham? Tapi kalau air arak tertumpah kena kat jubah kita, lepas tu kita terus semayang tanpa basuh, sah tak semayang? Tak sah, sebab itu najis. Jadi walaupun dari segi hukum masyarakat, hukum undang-undang negara mengatakan dadah itu najis, dia kata najis masyarakat, itu hukum undang-undang kerajaan manusia kata. Tapi hukum Islam, dadah dia tak termasuk dalam kategori najis. Tapi dia tetap benda yang diharamkan lah. Bukan maksud, maknanya tak haram lah. Tak haram juga. Tapi nak cerita najis atau tidak najis. Nak berkait dengan ibadat. Faham macam tu. Maknanya perlu ke sucikan dia? Tak perlulah sebab dia bukan najis. Macam tu. Okey, boleh. Dan bermula darah. Okey, sekarang cerita bab darah pula. Dan bermula darah, iaitu najis sekaliannya. Apa saja jenis darah, semuanya najis. Okey, berbalik kepada ikan tadi. Dalam ikan ada darah tak? Darah ikan tu najis lah, tapi ikan tu tak najis. Faham? Jadi ikan tak payah sembelih lah. Jangan pergi sembelih ikan. Betul. Ikan bilis lah tu dia sembelih. Tak payah sembelih. Ikan tu ketuk dengan kayu, ketuk dengan batu, mati dia. Dah sah boleh makan. Tapi jangan masak dalam keadaan dia tengah hidup. Itu namanya aniaya binatang. Macam orang Jepun buat. Dia masak sotong, sotong hidup-hidup lagi buh dalam kuali. Jalan tangan gini. Tolong saya, tolong. Nampak? Letak atas pinggan, siap makan lagi, potong lagi. Mau jahatnya. Cuba letak dalam kuali dia hidup. Tak boleh macam tu. Jadi nak makan, Islam bagi makan, tapi bagi mati dulu lah. Ketuk ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Tak payah dengan cara sembelih. Bagi dia mati je. Okey. Gitu dia. Okey, darah, sekalian darah najis. Tak kira lah darah apa pun.
Melainkan ada istisna situ, ada pengecualian. Melainkan hati. Hati tidak najis. Dan jantung, jantung tidak najis. Dan alaqah. Alaqah ni apa dia? Dobit situ segumpal darah beku. Dia macam nak jadi baby tapi belum jadi baby. Seketul keluar gitu. Itu alaqah. Dia darah yang ketul macam tu. Nah, itu tidak najis. Dan miskun. Jadi apa ni? Miskun. Miskun ni kasturi kijang. Dan dikatakan kasturi kijang ni dia adalah macam dia duduk dekat bahagian punggung ke apa dah kat kijang tu. Tapi dia bukan najis. Begitulah. Itu yang orang buat minyak wangi ke apa tu. Dan demikian lagi najis segala nanah. Nanah-nanah semuanya najis. Lagi ada nanah apa pun. Dan tahi. Segala jenis tahi adalah najis. Melainkan tahi mata, tahi telinga, tahi hidung. Itu tak najis lah. Cuma ia kotor. Tahi mata kotor, pergi sapu kat kawan tak boleh lah. Genting-genting tahi hidung, jentik. Melekat kat kawan tu. Tak boleh lah kotor. Walaupun tak najis tapi kotor. Orang tak suka. Dan wadi. Apa wadi? Bukan Ustaz Wadi. Wadi ni air yang keluar bila kita buat kerja berat. Kita banyak buat kerja angkat-angkat barang. Kadang-kadang dia terkeluar. Kadang kita tengok spender kita ada basah-basah sikit. Bau bukan bau air mani. Bukan bau hancing juga. Hancing pun tak bau. Dia macam air kosong je. Itu disebabkan peluh-peluh. Itu juga adalah najis. Sebab itu bila dah buat kerja-kerja berat, bila dah buat kerja-kerja berat, maka kita kena tukar pakaian dalam dan basuh. Sebab takut-takut di situ ada air wadi ni. Dan air wadi ni hukumnya najis, baik laki baik perempuan. Okey. Sebab tu beginilah, khaskan pakaian solat. Jangan campur dengan pakaian kerja. Kita pergi buat kerja belakang, lembu ke apa tu, itu baju kerja. Nak semayang, tukar dalam-dalam tu semua tukar. Mandi dulu. Sunat kita mandi sebelum semayang supaya bersih bila kita nak semayang. Dan apa tu? Mazi. Air mazi. Air mazi ni apa? Air yang keluar dahulu sebelum keluarnya air mani, atau juga disebut sebagai air syahwat. Biasanya bila dia naik syahwat, dia akan keluar air ni dulu. Air ni sifatnya jernih tapi sedikit melekit. Tapi warnanya jernih dan melekit. Tapi dia bukan air mani. Kalau air mani dia warna putih. Jadi air mazi ni juga adalah najis. Jadi kena dekat kain ke, dekat mana-mana seluar dalam ke apa ke, itu najis tu. Jadi kena basuh. Bukan boleh buat relax-relax gitu. Dan air luka yang berubah baunya. Kita ada luka, dia keluar air. Panggil air melepuh. Kemudian baunya pun busuk. Itu najis. Dan danur. Danur ni bagi macam-macam luka tadi juga. Tapi selalunya danur ni dikaitkan dengan contoh orang tu mati, kemudian keluar air, keluar kot badan dia. Itu panggil air danur. Atau juga orang kata air bangkai. Itu pun najis. Itu confirm lah. Dan air melepuh yang busuk. Air melepuh ni suruh kawan kita race dulu motor, balik-balik exhaust tu panas, kita pun lekat tangan gitu. Lepas tu kita tengok dia akan mengelembung kulit kita. Kita picit dengan jarum, keluar air. Itu panggil air melepuh. Hukumnya najis. Tak percaya try buat nanti. Kalau jadi apa-apa jangan salahkan saya. Baik. Itu namanya air melepuh, air sebab pegang benda panas. Benda-benda yang panas, dia menyebabkan terkeluar macam tu. Kat mana dia? Yang busuk, bau dia busuk. Dan air lempedu. Lempedu tu hampedu lah sama. Dan muntah. Muntah najis Muntah baby pun najis tak? Jadi ibu-ibu baby dia belahak muntah, kena dekat tudung, najis tu, tak lewat semayang. Tukar dulu.
Najis tu. Lepas tu kalau ada anak kecil, bila nak jalan keluar, bawa tudung spare atau baju spare, dalam beg. Kalau bila baby tu muntah ke apa ke, jadi boleh tukar. Nanti nak semayang senang. Kan? Ataupun bawa telekung lah. Telekung jangan campur dengan benda-benda lain. Dan muntah. Sebab tu kita tengok gaya makai telekung ni kebanyakannya Nusantara je. Malaysia, Indonesia, Brunei. Kalau di tanah Arab, mereka pakai baju tu juga dibuat semayang. Okay, dari segi memanglah harus. Tapi dari segi menjaga, lebih baik kita asingkan pakaian semayang dengan pakaian biasa. Jadi orang kita ni lebih orang cakap lebih baiklah, lebih elok. Sebab dia bezakan pakaian jalan dia dengan pakaian semayang. Itulah datang perkataan telekung tu. Dan muntah. Dan air liur basi yang keluar daripada ma'iddah. Ma'iddah artinya perut. Bila kita tidur, air tu keluar daripada perut, keluar. Sifat dia macam mana? Sifat dia bau busuk dan warna kekuning-kuningan. Itu hukumnya najis. Tengok dekat Bantal tu ada peta Malaysia, Sabah Sarawak ada, semua ada. Kat Tilam, dekat Selimut, tak boleh. Kadang-kadang ada orang dia masuk bilik hotel. Lepas tu hotel itu, yalah kadang-kadang hotel mungkin hotel murah, kecil ruang bilik dia pun nak semayang. Dia semayang atas katil, atas tilam tu. Hati-hati. Takut-takut kalau tilam tu dia tak basuh betul-betul ke macam mana ke, maka ada kesan-kesan air basi, pergi semayang situ, semayang atas najis, mana sah. Tu kena tahu. Jadi air liur basi itu najis. Lepas tu kalau nak tidur di masjid qiyamul lail, kan, biar bawa kain lapik, sebab takut kita tidur air liur basi kita keluar. Lagi kena kapek masjid, orang semayang sujud bau masin-masin gitu. Kan? Jadi kawan tu jadi tak sah semayang, siapa nak tanggung? Tu. Lepas tu satu lagi adab, jangan tidur di depan-depan, tidur di belakang-belakang, tidur yang disangkakan ruang tu orang mungkin tak semayang sangat kat situ. Macam tu. Baik. Dan air susu binatang yang haram dimakan, dagingnya. Binatang tu tak boleh makan, keluar air susu, kita tak boleh minum. Contoh air susu kucing. Dia tengok kucing tu tengah menyusu anak dia pun ambil minum. Tak boleh. Sebab kucing tak boleh dimakan, maka air susunya juga adalah haram. Tapi kalau makan binatang tu boleh dimakan, maka air susunya boleh diminum. Contoh air susu ayam boleh minum. Mana ada susu ayam? Kalau diangguk ke? Aduh. Kan? Tak ada trik je. Contoh susu lembu. Lembu kan kita boleh makan, maka air susunya boleh minum. Kambing boleh minum. Macam tu. Okey. Dan mani anjing dan babi. Air mani anjing dan babi hukumnya najis. Adapun air mani manusia macam kita, itu tidak najis. Air mani tak najis. Air mazi najis, air wadi najis, tapi air mani tidak najis. Tapi ingat, walaupun dia tak najis, tapi dia bersifat kotor. Jangan pergi celek kat kawan pula. Itu. Benda ni air mani aku. Dia kejar sampai ipuh je. Tak ada kerja. Memanglah tak najis, tapi kotor, orang tak suka. Okey. Maksudnya kalau kain tu terkena air mani, betul dia semayang. Sah tak semayang? Sah, sebab air mani tidak najis. Tadi teka-teki yang pertama, soalan yang pertama tadi, air apa yang mutlak tapi tak datang daripada langit dan tak datang daripada bumi? Teka-teki kedua pula. Kenapa air mani tidak najis? Sedangkan dia keluar daripada situ juga. Lu fikirlah sendiri. Fikir dulu. Dan suatu yang dikeluar oleh binatang daripada ma'iddahnya, dan apa-apa yang datang daripada perut binatang. Kucing tu muntah ke, ataupun apa-apalah yang datang daripada perut. Sebab tu macam perut lembu boleh dimakan, tapi dengan syarat mesti dibersihkan dulu betul-betul. Sebab
Kalau ada benda-benda yang melekat di perut tu, itu najis. Jadi kena cuci betul-betul. Lepas tu kadang-kadang orang malas nak masak perut sebab nak cuci ni tu bukan senang. Tapi sedap lah. Yang dikeluar oleh binatang daripada maidahnya. Maidah tu perut. Dan di kukunya. Akan dia. Binatang yang dikukukan, dicakar. Bahagian kuku tu tak boleh. Najis. Dan segala asap. Ni, dengar baik-baik. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar. Okey, contoh dia bakar sampah. Tapi dia tak perasan, dekat-dekat tempat dia bakar sampah tu ada tai kucing. Jadi dengan tai kucing tu terbakar. Jadi asap tu najis. Kena kat baju dia, baju najis. Dia sidai baju tu walaupun dah basuh, baju tu disidai, asap tu pergi kat baju, najis. Jadi nak tahu, bau baju tu bau asap tak? Bau asap najis. Maknanya asap dah singgah kat dia. Nampak? Tapi kalau dia tak tahu Ustaz, contoh postman, dia nak hantar surat, tengok kawan tu tengah sapu sampah, ada tai kucing situ, basah, kena kat baju postman tu pergi semayang. Dia tak tahu asap tu ada najis. Jadi semayangnya tu memanglah sah sebab dia tak tahu, tapi orang yang bakar sampah tu menanggung dosa dia. Faham? Sebab dia pergi bakar tempat yang ada najis. Sebab tu kalau nak bakar apa-apa, pastikan jangan ada najis. Sebab nanti kita nak kawal dia susah. Asap tu jadi najis nanti. Nampak ni? Ini buktinya. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar. Okay? Dan segala air bisa binatang, bisa ular ke bisa apa, semuanya najis. Okay. Inilah yang dimaksudkan, ini semua benda yang dicerita ni, ini semua najis. Lagi, bermula segala najis, lagi najis. Yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Maka najis ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Apa dia? Pertamanya, najis mughalazah. Tengok ejaan dia betul-betul. Saya buka balik fail-fail pelajar-pelajar yang daftar di pondok. Kan bila nak masuk kena interview dulu kan, kena jawab soalan. Kan antara soalan yang ditanya, berikan nama-nama najis, 3 jenis najis. Macam-macam jawapan saya tengok. Kadang-kadang tergelak seorang-seorang kan. Apa dia tulis? Dia nampak dia tu tahu tapi dia tak tahu nak sebut, nak eja macam mana. Dia tulis najis muzazzazah. Orang mughalazah, bukan muzazzazah. Najis mufaffafah. Mukhafafah. Jadi ini belajar elok-elok. Najis mughalazah namanya, iaitu segala juzuk anjing dan babi. Maksudnya segala juzuk, semua bahagian dia. Tak kira lah kulitnya ke, air liurnya ke, apa saja yang berkait dengan anjing dan babi. Hati-hati nak beli berus cat. Kadang-kadang berus tu dibuat daripada bulu babi. Itulah kehidupan kita hari ni. Jadi cek dulu, tengok ada cok halal. Nak beli bulu tu pun kena tengok cok halal. Atau kalau ragu, jangan pegang bulunya, cat sajalah. Kan? Tapi nak macam mana? Tapi ada kedai-kedai yang dia tahu. Macam saya pernah pergi beli cat dulu. Saya cakap nak tengok bulu cat, dia pun bawa. Tiba saya tengok yang sebelah sana dia tak ambil. Cina dia tak ambil. Kenapa you tak ambil yang tu? Yang tu you tak boleh, you Islam, sebab itu babi punya. Oh, you tahu juga? Ya, saya daurah pergi. Ada. Tapi mana orang kafir pun tahu itu haram, tak boleh. Dia pun tahu bulu babi tak boleh. Oh, itu bulu babinya. Dia kata memang itu tak boleh. Oh, bagus. Keduanya, najis mukhafafah. Nampak? Eja elok-elok. Mukhafafah. Bukan mufafafah. Kan? Mukhafafah namanya. Iaitu kencing. Okey. Hati-hati sini. Tengok ni. Satu-satu. Yang pertama, apa tu najis mukhafafah? Yang pertama, kencing. Bukan berak. Kencing. Tu. Yang kedua, kanak-kanak. Bukan bapaknya. Kanak-kanak. Budak. Budaknya itulah apa jantina? Laki-laki. Bukan perempuan. Okey.
Kemudian lagi dia kata apa? Yang belum sampai umurnya 2 tahun. Yang belum sampai umur 2 tahun. 2 tahun ni ikut mana? Kalender Hijriah. Kalender Islam. Bukan ikut Januari Februari ni. Yang belum sampai umur 2 tahun. Kalau dah lebih 2 tahun tak masuk dalam mukhafafah. Itu maksud dia. Dan lagi syarat dia, tiada makan yang lain daripada air susu ibunya itu, tak semesti ibunya lah, air susu saja. Yang dimakan yang lain daripada air susu badan, bukan susu bancuh. Atas jalan mengenyangkan. Dengan syarat air susu itu jadi makanan utama dia. Dengan sebab air susu tu baby tu jadi kenyang. Maka barulah baby itu najis kencingnya jadi mukhafafah. Kalau tak ada syarat-syarat disebut tadi, itu bukan mukhafafah. Okey? Boleh? Contoh, baby betul, kanak-kanak lelaki tak sampai umur 2 tahun, air kencing dia. Tapi tengok-tengok cara mengenyangkan dia bukan dengan air susu, tapi cara mengenyangkannya dengan nestum. Maka bukan mukhafafah air kencing dia. Dia faham? Mesti ikut syarat. Syarat dia yang kita sebut-sebut tadi tu. Baru namanya najis mukhafafah. Terus ketiganya, najis mutawasitah namanya, iaitu tiap-tiap najis yang lain daripada 2 bahagi yang tersebut itu. Nak senarai banyak, jadi dia kata najis mutawasitah ialah najis yang bukan mughalazah dan bukan mukhafafah. Saya kena dah dulu masa bau-bau hijrah lah. Tak masuk pondok lagi, baru ikut-ikut kuliah kat masjid, kat surau. Kita pula baru hijrah semangat, duduk depan sekali. Duduk depan sebelah ustaz lah tu, ngajar. Meja ustaz duduk sebelah. Oh, cantik. Apa ustaz cakap semua tulis. Orang baru nak hijrah, baru semangat nak mengaji. Tiba ustaz tu pula, dia jenis cengih dan suka tanya soalan. Kata, najis dalam Islam, najis mutawasitah tu najis apa benda? Dia cakap. Kan? Dia kata najis, bukan, dia tanya saya, najis dalam Islam ada berapa? Dia tanya. Kan? Lepas tu dia pandang saya. Saya tengok belakang apa? Hang, dia kata. Terkejut saya. Banyak ustaz, saya jawab. Banyak, dia kata. Kalau banyak sebut satu-satu. Taik cicak, taik kucing, saya sebut. Dan kali dia mengang, dia kata, taik hang tak sebut. Wah, ustaz tu lah, saya sedarlah bodohnya aku. Tu yang pergi pondok mengaji. Lagi rasa kita tak rasa kita bodoh. Tu sebab kita malas mengaji. Bila kita tahu bodohnya kita. Ingat dah ada degree, dia cukup pandai dah. Dah najis pun tak kerti. Mana? Tu. Ni dia najis. Okey. Kenapa najis ni nama dia lain-lain? Sebab hukumnya lain-lain. Mughalazah hukumnya lain, mutawasitah hukumnya lain, mukhafafah hukumnya lain. Baik. Kita akan tengok satu persatu. Maka tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagi itu, 3 najis ni tadi, terbahagi pula atas 2 bahagi. Setiap jenis najis tadi, mughalazah, mutawasitah, mukhafafah, setiap satu ni pula pecah 2 bawah dia. Jadi jumlahnya jadi berapa semua sekali? 5. Macam dia jadi 5? 6. Kan ada 3, setiap 3 pecah 2. 2 semua sekali 6. Jadi ada 6 najis. Okey. Baik, tengok pula macam mana tu. Pertamanya namanya najis aini namanya. Yang pertama namanya aini. Aini ni apa? Jenis najis yang boleh dilihat dengan mata kepala. Nampak. Iaitu tiap-tiap najis yang didapat akan zatnya. Boleh nampak zat najis tu. Zat najis tu maksudnya ketul najis tu lah, benda najis tu boleh dilihat, boleh nampak. Dan segala sifatnya, sifat dia pun nampak, warna dia, baunya, rasanya, iaitu warnanya dan rasanya dan baunya. Rasa, ambil kain tu rasa, rasa tahi. Itulah maksud najis aini. Yang keduanya pula najis hukmi nama dia. Okey, apa bezanya pula? Hukmi namanya, iaitu tiap-tiap najis yang tiada dapat akan tersebut itu. Tersebut itu mana? Yang tadi tu.
Najis tu tak dapat dilihat, tak dapat nampak zatnya tu. Warnanya tak nampak, rasanya pun tak rasa, bau pun tak ada. Tapi dia tetap najis. Najis itu dinamakan hukmi. Macam mana boleh jadi macam tu? Sekejap kita tengok. Syahdan. Bermula kaifiat membasuh najis yang aini. Okey, kaifiat tu dobitnya maksudnya murad dia maksudnya cara. Bermula cara membasuh najis yang jenis aini, yang jenis nampak, iaitu jika ada ia mukhafafah. Okey, kalau mukhafafah dulu. Ingat balik, najis mukhafafah ni najis apa? Air kencing kanak-kanak lelaki yang tak sampai umur 2 tahun dan makan susu badan menjadi makanan yang mengenyangkan. Maka barulah namanya najis itu najis mukhafafah. Kemudian najis tu pula nampak air kencing budak tu. Atas kapet ke atas mana ke. Okey, macam mana nak bersihkan dia? Dihilang akan airnya dahulu. Mula hilangkan air dia dulu. Lap najis tu dulu. Lap air kencing tu. Lap dengan kain. Kan? Dengan bahawa dilesap akan dia. Dilesap tu maknanya tarik dia dengan kain. Hingga tinggal lembab-lembab jua. Dia pegang tinggal basah macam lembab-lembab je kat kapet tu, tinggal lembab-lembab je. Tapi airnya ni kita dah tarik buang. Tinggal lembab-lembab sahaja. Kemudian dipercik air atasnya beberapa biar. Dipercik air atasnya biar rata. Ambil air mutlak, percik saja. Biar rata. Rata tu kena semua tempat. Maka sucilah ia dengan dia. Dah dikira suci. Sebab tu najis mukhafafah ni ambil daripada perkataan khafif yang maknanya ringan. Najis yang paling ringan. Sebab menyucikannya pun ringan aja. Lap, percik air mutlak. Gitu ya. Tapi syaratnya kena betul. Air kencing kanak-kanak lelaki tak sampai umur 2 tahun, air susu jadi kekenyangan dia. Tapi kalau tak kena syarat, tu bukan mukhafafah, tu mutawassitah. Maka cara cuci dah jadi lain. Okey? Dan kalau air kencing baby perempuan, mutawassitah, bukan mukhafafah. Dan jika ada ia mutawassitah. Okey, kalau najis mutawassitah pula. Mutawassitah ni ambil daripada perkataan tawasit, iaitu dengan makna tengah. Mutawassitah artinya najis pertengahan. Tak berat sangat, tak ringan sangat. Cara menyucikannya. Maka disuci akan dia dengan dihilang akan airnya dahulu. Buang dulu air dia. Kalau nampak taik seketul, buang taiknya tu dulu. Air kencingnya, buang air kencingnya dulu. Kan? Dan segala sifat, dan bila dah buang, kita kena pastikan segala sifatnya juga hilang. Apa sifatnya? Bau, warna dan rasa. Tengok kalau ada warna, tonyoh dulu dengan sabun. Tonyoh. Lepas tu bau. Bau tak ada dah. Rasa tak payah rasa lah kot. Ada sikit masing-masing lagi dia tu. Tak payah rasa lah. Sekira-kiranya. Tengok warna dah hilang, bau dah hilang. Okey. Barulah dikira itulah maksud menghilangkan airnya dengan sifatnya. Bila dah hilang air dia, dengan air, dia kata. Basuh dengan air. Jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Bila dah hilang air, baru dibilas dengan air mutlak. Baru kita basuh dengan air biasa. Basuh bagi hilang. Tapi kena hilang sabun-sabun tu tadi. Sebab kalau masih lagi bersabun, itu air apa? Air itu air qaid lazim. Jadi biar hilang sabun tu dulu. Kita basuh kapet ke, basuh apa, basuh kat luar tu kan. Mula gosok dulu bagi hilang. Contoh sejadah ni terkena kencing budak main-main ke apa kan, berak ke apa, gosok dulu bagi hilang. Lepas tu sangkut dekat luar tu jiruh air. Dan kita tadi dah sabun. Bila jiruh air tu jatuh kat lantai, tengok. Kalau masih lagi berbuih, itu air qaid lazim. Itu air sabun. Jiruh lagi sampai bekas sabun tu hilang. Buih tu hilang. Bila buih tu hilang, barulah yang turun tu air saja. Itulah baru nama air mutlak. Baru selesai. Baru dikira suci. Gitu. Ini banyak berlaku dalam mesin basuh. Bila dalam mesin basuh, air tu takung situ.
Jadi dia punya pusing, mutan najis air dalamnya. Sebab dah bercampur dengan najis. Kita pun buah kopiah, buah serban, buah apa semua dalam tu. Jadi najis boleh merebak ke pakaian yang suci. Jadi kaedah macam mana nak buat? Pertama sekali asing bakul. Nah, pakaian yang possibility-nya ada najis, satu bakul. Pakaian yang kebiasaannya tak kena najis, satu bakul. Contoh kopiah. Kopiah ni possibility nak kena najis tinggi ke? Melainkan dia ambil kopiah dia tonyoh. Tu confirm lah. Tapi kopiah duduk atas, mana nak kena najis? Serban tak kena najis. Jubah tengok dulu. Kalau kena, baru kena. Tapi pakaian dalam, pasti itu mesti ada kena. Jadi asingkan. Pakaian dalam, bakul khas. Jadi basuh pakaian yang bersih dulu. Yang memang bersih, kopiah kita. Cuma kita basuh tu sebab kotor, bukan sebab najis. Basuh clear. Okey, lepas tu baru basuh pakaian yang ada najis. Tapi yang paling selamat, buang dulu air najis tu. Gosok pakai tangan dulu, basuh. Dah hilang jirus dengan bilasan air biasa. Jirus. Baru masuk dalam mesin. Jadi bila masuk dalam mesin, dia pusing-pusing dalam tu, tak ada dah air najis. Dan lebih selamat lagi. Itu kaedah. Okey? Buang dulu air najis. Jadi jangan main longgok aja. Ada taik-taik pun longgok juga. Baik, itu kaedah dia. Selesai. Dan jika ada ia mughalazah. Mughalazah ni najis apa? Anjing dan babi. Berat lah. Ada sekali tu saya mengajar budak-budak tafiz, tapi lama lah. Sekarang mana ada ngajar dah, yang pelajar dulu-dulu. Bash, abalong, yang semula yang lama-lama. Entah saya tak ingat siapa dia yang jawab tu. Masa itu saya tengah belajar tentang hubungan mahram. Kata pasal aurat kita dengan ajnabi. Saya pun tanya, okey, apa tu ajnabi? Seorang angkat tangan. Anjing dan babi, Ustaz. Menyesal saya tanya. Ada pula anjing dan babi, bukan. Ajnabi tu artinya orang yang boleh kita nikahi. Mungkin dia nampak ajnabi tu, tu anjing, bi tu babi. Allahu akbar. Jadi itu. Najis, mughalazah, najis apa saja yang berkait dengan anjing dan babi. Baik. Maka disuci akan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. Tapi syarat dalam kitab ni dia apa orang cakap, umumkan saja. Tapi kita tambah sikit, iaitu pastikan airnya hilang dulu. Kalau ada bulu babi lekat, bulu tu buang dulu, jangan terus dirus, buang dulu. Kalau ada taiknya, buang dulu taiknya. Airnya tu hilangkan dulu. Kemudian barulah betul cuci bagi hilang bau warna dan rasa tu, macam biasalah, macam tadi juga. Barulah lalu air atasnya sebanyak 7 kali air. Dan salah satu daripadanya ialah air tanah, air yang bercampur tanah. 7 jirusan, daripada 7 tu salah satunya air tanah, air yang bercampur tanah. Yang mana satu Ustaz? Terpulang. Pertama boleh, kedua boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Cuma kalau orang bijak, dia akan pilih air yang mana? Jirusan pertama atau jirusan ke-7? Jirusan pertama. Sebab bila jirus air pertama tu kan dah air tanah. Dah berselerak tanah situ. Jadi bila kita jirus lagi 6 kali air, tanah tu akan hilang lah. Jadi bersih lah. Tak, dia ambil yang ke-7. Air pertama air kosong, 2, 3 semua bersih. Sampai 7 air tanah. Lepas tu dia belah. Takkan belecak situ. Biar cerdik sikit. Tapi hukum sahara sah. Sebab salah satu daripada 7 jirusan itu masih air tanah. Dan tanah tu macam mana? Tanah yang memang tanah. Hati-hati kalau macam tempat-tempat kita ni kadang-kadang dia bukan tanah, itu pasir. Pasir bukan tanah. Tanah ni macam ni, saya tanya Tok Guru. Pernah sekali ada anjing. Dia baring dekat koridor masjid kita. Cakap Allah. Lepas tu tanya Tok Guru. Tok Guru, ada anjing tu masuk masjid kita, macam mana nak buat? Dia kata, sama lah pakai air tanah. Kan? Ambil mana tanah? Tu kata pergi ambil depan sana. Perasan yang kita kona tajam tu, ada bukit kan, tanah merah dekat jalan. Tu nama tanah. Ambil situ, buat masuk dalam baldi, campur air. Nak bubur banyak mana tanah?
sekira-kira bila dikacau, air tu jadilah nampak seperti air tanah. Maka air tanah lah dia. Jangan tanah penuh, air sikit. Tu bukan air tanah, tu tanah tu kan. Kan? Jadi sekira-kira lah. Pandai-pandai adalah. Ulama tak sebut spesifik berapa 500 gram tanah bersamaan dengan 15 liter air. Tak ada macam tu. Itu nak masak kan. Jadi sekira-kira dia campur-campur, kacau-kacau, bentuk warna dia warna air tanah. Macam air lecak gitu. Macam itulah. Okey, boleh. Terus salah satu daripadanya air tanah. Tanbih, peringatan. Bukan. Tak habis lagi. Adapun jika kat mana ni? Lalu air atasnya salah satu daripadanya air tanah dan dibilang satu kali yang pertama iaitu basuh yang menghilang ia akan airnya. Bila dibilang yang pertama setelah airnya dah hilang. Okey. Jadi sebelum 7 tu dah basuh siap-siap dulu. 7 tu setelah air dah hilang. Dan segala sifatnya macam tadi juga. Okey, selesai. Itu untuk ain. Ain ni, najis yang berbentuk ain ni yang nampak. Adapun jika ada najis, hilang titik. Adapun jika ada najis itu hukmi. Najis hukmi ni macam mana? Contoh macam ni. Budak tu kencing atas jadah. Jadi ada air kencing. Air kencing tu najis. Tiba-tiba kita biarkan lama sampai kena matahari apa semua, dia kering sendiri je. Warna pun tak nampak, dia hilang macam tu je warna dia. Lepas tu bau pun dah tak ada. Dia dah hilang bau dia sebab lama sangat dia biar kering macam tu bawah matahari. Kan? Warna tak ada, bau tak ada, rasa pun tak ada. Adakah dia masih bernajis? Ya, itulah namanya najis hukmi. Walaupun tak nampak sifat-sifatnya. Maksud di sini sifatnya dah tak ada tapi hukumnya tetap ada. Maksudnya sesuatu najis selagi mana tak disucikan, selagi itulah dia kekal najis sampai kiamat. Maksudnya macam tu. Okey? Selagi mana kita tak sucikan dia dengan kaedah-kaedah penyucian najis yang disebut tadi. Mughalazah cara mughalazah, mukhaffafah cara mukhaffafah, mutawasitah cara mutawasitah. Kita tak suci, kita biarkan aja. Biarkan itu tidak menyucikan dia. Walaupun sifatnya hilang sekalipun. Atau juga dengan kaedah dia cuci kapet dengan cara vacuum. Dia sedut. Kan ada jenis vacuum boleh sedut air. Sedut air kencing itu. Adakah suci? Tidak. Sebab apa? Sebab itu bukan kaedah menyuci najis. Kaedah menyuci najis mesti pakai air, bukan pakai sedut. Dia memang hilang. Sifat tu hilang. Tapi hukumnya tak hilang. Itu namanya najis hukmi nama dia. Yang kita nak belajar ni. Okay? Maka jadi ada ia mukhaffafah. Okey, kalau najis hukmi itu jenis mukhaffafah, maka disuci akan dia dengan percik air atasnya beberapa biar rata. Maknanya nak hilangkan tak ada dah, benda tak nampak. Jadi ambil air percik saja. Itu cara menyucikan najis mukhaffafah yang hukmi. Okey. Saja. Apa hukum kalau azan secara bentuk rakaman? Adakah wajib kita jawab? Hukumnya tak wajib jawab. Sebab ia rakaman. Ia benda yang dirakam sahaja. Tapi kalau real orang azan, itu kita kena jawab. Okey. Orang bagi salam. Bersama juga. Kalau yang bagi salam tu real, maka wajib jawab salam. Tapi kalau salam tu jenis rakaman, kan, letak kat pintu. Bila lalu, Assalamualaikum. Keluar balik, masuk balik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia main acah-acah kat pintu tu pula. Tu tak wajib jawab. Sebab itu rakaman sahaja. Sama juga dengan tulisan. Dekat atas pintu dia tulis alif lam sin lam alif mim assalamualaikum. Tak wajib jawab. Nak jawab, jawab je lah. Tapi tak wajib. Kalau wajib jawab, jenuh tak masuk dia. Duduk depan, Waalaikumsalam. 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 Bila nak habis, sebab tulisan tu tetap ada. Tak payah, jalan je. Okey, kalau mesej macam mana mesej? Orang bagi salam. Okey, tengok dulu. Kalau dia tulis salam saja, tak wajib salam. Tak wajib jawab. Tu bukan salam. Dia tulis salam. Atau dia tulis SLM.
Selem. Kan? Ataupun dia tulis akum. Apa akum? Askum. Semua tak terpakai tu. Tapi kalau dia tulis penuh Assalamualaikum. Tengok dulu kata ulama. Kalau masa dia tulis tu dia lafaz Assalamualaikum, dia pun tulis, wajib jawab. Kalau dia tulis saja tapi dia tak lafaz, tak wajib jawab. Lah mana kita nak tahu? Tak tahu, terpulang. Nak jawab, tak nak jawab sudah sebab kita tak tahu. Jangan telefon dia tadi hang lafaz tak? Kan jenuh situ. Kan? Tapi ulama jawab macam tu. Mana benda yang dilafaz wajib. Benda yang tak dilafaz tak dia wajib. Tapi kita jawab je lah, reply balik Waalaikumsalam. Kan? Tapi jangan marah bila orang kita bagi salam Assalamualaikum, kan? Lepas tu orang tu balas balik tak jawab salam tu. Orang tu terus tulis. Hang kat mana? Hang ni jawab dulu salam. Jaga situ. Boleh jadi memang dia dah jawab tapi dengan lafaz. Dia tak tulis tapi dia lafaz. Dia baca mesej Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu dia tulis tanya, hang kat mana? Dia jawab dah, sah dah. Tak semesti dengan tulis. Sama macam orang meninggal dunia. Tulis situ Fatihah. Al-Fatihah. Tiba ada kawan tu tak tulis Al-Fatihah. Hang tak baca. Mana hang tahu aku tak baca? Aku baca lah tapi aku tak tulis Al-Fatihah. Akhirnya orang sekarang, trend sekarang dia tulis Al-Fatihah dibaca. Dalam kurungan dibaca. Lah tak payah tulis lah dibaca, baca je lah. Kan? Yang malah lagi dia kata sama seperti di atas. Ngarut semua. Aduh, macam-macam orang ni. Baik. Dan mana tadi? Hukmi tadi. Okey. Dan jika ada ia mutawasitah, najis jenis mutawasitah tetapi hukmi, maka suci ia dengan sekali lalu air atasnya. Nak gosok tak ada dah, tak nampak. Jadi ambil air, jiruskan saja. Tapi air tu kalau basuh kat luar, air tu jatuh bawah. Jadi air yang jatuh bawah tu, air tu hukumnya apa? Air mutanajis. Jadi kalau kapek macam ni kena angkat bawa keluar. Sebab tu kalau ikut asal tu guru kurang setuju dengan kapek. Sebab bila berkapek ada najis, kita nak cuci dia jadi susah. Jadi masalah. Sebab dulu asalnya masjid ni lantai mozaik. Ataupun boleh nak pakai kapek tapi jenis kapek yang boleh diangkat. Kapek yang tak sambung straight semua. Kalau perasan tengok Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Dia pakai kapek tapi kapeknya boleh digulung, lipat, angkat. Dia tak pakai kapek sambung macam kebiasaan masjid kita. Sebab bila berlaku najis akan jadi masalah nak menyucikannya. Jadi kalau kena najis kat kapek tu je kita angkat dan kita basuh. Kapek lain ada lagi. Gitu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab kalau berlaku najis dia ada masalah situ. Baik. Dan jika ada ia mughalazah, selesai dah mutawasitah, mughalazah pula, maka suci ia dengan 7 kali lalu air atasnya, salah satu daripadanya air tanah. Nak buang tak nampak dah benda, jadi lalu air je 7 kali air. Salah satunya air tanah. Selesai. Tanbih bahawasanya najis itu ada kalanya darah. Ini penting. Kita lewatkan sikit zuhur nah. Jadi ada orang kata ceramah tak boleh panjang-panjang sampai lambat sembahyang. Dia tak kerti tu, dia tak jumpa satu hadis Nabi sebut al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikutnya. Mana ilmu dengan amal menang ilmu lagi. Kita mengaji ni ilmu, sembahyang tu amal. Maka mendahulukan ilmu daripada amal itu memang tempat dia. Jadi kita melewatkan sedikit solat untuk selesaikan majlis ilmu itu dibenarkan dalam syarak. Yang tak boleh melewatkan solat sebab bersukan. Itu tak boleh. Bila sukan lebih menang daripada sembahyang. Tapi ilmu ya boleh menang daripada solat sebab bab yang kita belajar ni lah tentang bab solat. Supaya solat kita jadi betul. Jadi boleh, tak ada masalah. Bahawasanya najis itu ada kalanya darah. Okey, kadang-kadang darah dan umpama darah. Dia bukan darah tapi macam darah. Dan ada kalanya barang yang lain daripada darah. Yang lain daripadanya, mana? Darah. Kadang-kadang dia bukan darah. Jadi najis tu boleh jadi darah, boleh jadi macam darah, boleh jadi bukan darah. Maksud ada 3 dia nak kata sini. Okey, apa dia? Dan atas tiap-tiap hal, iaitu ada kalanya dapat dilihat. Kadang-kadang najis tu dapat dilihat akan dia.
dengan mata yang pertengahan, dengan orang yang normal, bukannya rabun dekat, bukannya rabun jauh, orang yang standard biasa saja. Logiknya begitu. Pertengahan tempatnya, bukan terlampau jauh dan bukan terlampau dekat, dan ada kalanya tiada didapat, kadang-kadang tak nampak najis tu. Okey, dia kata begitu. Maka jika tiada dapat dilihat, kalau najis tu kita tak dapat lihat akan dia, maka dimaaf akan dia. Kalau kita tak nampak najis tu, maka najis tu dikira dimaaf. Jadi bila nak pakai baju, bukan suruh scan bilik kat 2 jam. Tak payah. Nak tengok bawah mikroskop dulu, tak payah. Kalau kita tak perasan dan tak tahu tu, itulah dimaaf. Contoh, kita semua pergi jalan keluar, kosong pondok ni, pintu pula terbuka, tak ada orang pergi tutup. Datang anjing, anjing pun lalu masuk dalam ni. Dia kata, habis dah daurah, dia kata. Lepas tu anjing tu lepak-lepak dalam masjid ni. Dia pun duduk tepat-tepat bahagian tempat imam sujud. Duduk sini. Dia duduk situ. Lepas tu dah boring-boring, dia kata lama sangat. Dia pun keluar. Keluar, kita pun bawa balik. Balik tak ada seorang pun nampak ada anjing duduk sini masa tu. Tak ada siapa nampak. Imam pun semayang, relax-relax semayang, sujud tu. Sedap ni dia kata. Dia tak tahu pada anjing pernah duduk situ tadi. Kan? Maka itulah maksud dimaaf. Sebab dia tak nampak. Faham? Tapi kalau ada orang bagi tahu, tiba-tiba ada mana budak datang kata, bang, tadi anjing duduk situ. Baru dihukumkan. Oh, ada najis. Maka semayang yang tadi, kena qada semula. Faham? Tapi kalau dia tak tahu, sampai kiamat tak tahu, dimaaf. Tapi jangan bila orang tu nak cerita, tak nak dengar, tak nak tahu. Jangan pula macam tu. Dah orang tu bagi tahu, kena tahulah. Dia takut nanti kena qada. Kena lah. Tapi kalau tak tahu, dimaaf. Sampai bila-bila. Gitu. Itu maksudnya. Tiada dapat dilihat akan dia, maka dimaaf akan dia. Sama ada ia darah, sekalipun dia darah atau lain daripada darah, bukan darah. Dan sama ada ia mughalazah, sekalipun mughalazah, macam saya buat contoh tadi, anjing babi. Sekalipun, atau lainnya, ataupun bukan mughalazah. Dan jika dapat dilihat akan dia, itu tadi kita cerita kalau tak dapat dilihat. Kalau dilihat pula, dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya itu tafsil. Tafsil ni maksud apa? Diperincikan. Maka ada hujahnya yang kita kena detailkan. Jadi kalau dapat dilihat, baru ditafsilkan. Kalau tak dapat dilihat, dimaaf. Maka jika ada yang lain daripada darah, okey. Kalau najis tu dia bukan darah, ada yang lainnya, ada yang lain daripada darah, dan umpamanya, tapi dia macam darah, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Macam mana ni? Maka jika ada yang lain daripada darah, contohnya yang bukan darah, iaitu taik lah, dan umpamanya, umpama taik dan seangkatan yang kita senaraikan tadi, nanah, apa semua itulah, air danur, apa semua tu, umpamanya, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Yang tu tak dimaaf. Itu najis yang memang confirm tak dimaaf. Kan? Taik apa semua tak dimaaf. Nampak terang-terang ada taik. Ini taik dimaaf ni. Tak ada taik yang dimaaf. Sekalipun taik tu minta maaf. Dan jika ada ia daripada darah. Okey, kalau darah, pertama kita kena faham, darah memang najis. Tapi ada kategori darah najis yang dimaaf, ada kategori darah yang najis tapi tak dimaaf. Macam tu. Jadi dan jika ada ia daripada darah dan umpamanya atau macam darah, maka iaitu 3 bahagi. Ada 3 bahagian. Pertamanya, barang yang tiada dimaaf. Okey, dia darah atau macam darah tapi tidak dimaaf daripadanya semata-mata. Itu yang pertama. Memang darah tu tak dimaaf. Dan iaitu darah yang mughalazah, iaitu darah anjing dan babi. Itu confirm tak dimaaf. Tak kira lah sikit ke banyak ke, darah anjing babi itu confirm najis yang tak dimaaf. Dan dia tak dimaaf, maknanya tak sah buat sembahyang, buat ibadat. Dan darah dirinya yang sengaja ia melumur akan dia pada badannya, atau yang bercampur ia dengan barang yang lain. Okey, lagi darah yang tak dimaaf, darah datang daripada dirinya sendiri, darah luka badan dia yang sengaja ia melumur. Dia tahu dah luka, dia pergi korek-korek luka tu, darah tu keluar.
Dan melumur, sifat melumur ni maksudnya mengalir, darah tu sampai mengalir keluar. Darah tu najis yang tidak dimaaf. Jadi buat dalam semayang, batal semayang. Tengah semayang, Allahu Akbar, ada bisul ke apa, dia congkir-congkir bisul. Keluar darah, nitik pula tu. Bila jadi macam tu, semayangnya batal. Sebab darah tu jadi najis yang tidak dimaaf akan dia. Itu maksudnya. Melumur akan dia pada badannya atau yang bercampur ia dengan barang yang lain. Atau darah tu dah mula bercampur dengan benda lain. Bercampur dengan nanah, bercampur dengan najis-najis yang lain. Maka confirm najis dan tidak dimaaf. Keduanya, itu yang pertama. Yang kedua, darah yang dimaaf. Sekarang ni darah dimaaf lah. Darah tu asal najis, tapi najisnya dimaaf. Bila dimaaf maknanya boleh bawa dalam semayang. Okey. Akan dia, jikalau banyak sekalipun, walaupun darah tu banyak, iaitu darah dirinya yang tiada disengaja melumur akan dia. Dia bisul dia kat dahi. Dia rukuk, Allahu Akbar. Sujud dia lupa, besar gini bisul. Kan? Dia lupa. Dia sujud, pecah bisul tu, mengalir darah ni. Mengalir. Banyak. Tapi dia pecah tu bukan dia sengaja, dia tak sengaja. Sah semayang. Faham? Nak buat contoh biar over sikit, faham? Kan? Tu. Darah dirinya, walaupun banyak sekalipun, kata Syekh. Nampak? Tapi dia tak sengaja menyebabkan darah tu mengalir. Darah tu keluar sendiri. Tengah-tengah semayang, hidung berdarah. Batal tak semayang? Tak batal. Jadi teruskan semayang. Cuma ambil kain lah, lap gitu. Tapi tak batal semayang. Sebab bukan dia sengaja bagi hidung dia berdarah. Hidung dia berdarah dengan sendirinya. Tak sengaja pada badannya. Dan tiada bercampur ia dengan yang lain. Dan tapi darah tu jangan bercampur. Kalau dah campur dengan nanah ke apa ke, itu memang najis. Dan keluarnya itu tiada dengan perbuatannya, bukan dia yang buat. Dia terjadi dengan sendiri. Benda yang tak disengajakan. Itu maksudnya. Ketiganya, itu kedua. Yang ketiganya pula, darah yang dimaaf akan dia. Sama juga kategori darah najis tapi dimaaf. Jika sedikit ia, kalau darah tu sedikit. Sedikit ni maksudnya tak sampai tahap mengalir. Dia cuma nampak merah saja tapi tak mengalir. Itu maksud sedikit. Iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Sekalipun dia yang buat. Boring untuk imam baca lama sangat. Dia congkir-congkir kulit dia tu. Congkir-congkir pop, terluka. Tapi darah tak mengalir, cuma merah saja. Itu masih lagi sah semayang. Sebab apa? Sebab darah tak mengalir. Tapi perbuatannya, perbuatan dia sendiri yang buat. Perbuatan dirinya. Atau darah yang ajnabi. Ajnabi ni maksudnya, jangan cakap ajnabi darah ajnabi maknanya darah orang asing, orang yang bukan diri dia, darah orang lain. Darah orang lain pecik kat dia. Yang sunyi ia daripada berlumur, tapi dengan syarat tidak sampai berlumur, mengalir. Dia semayang sebelah orang ni, orang sebelah ni dia ada jerawat kat pipi. Boring untuk imam baca Al-Baqarah penuh pula tu. Lama tunggu nak ikut tak reti. Dia pun main pipi cup. Darah tu mecik kena dia. Tup. Orang yang sebelah tu. Orang yang sebelah tu yang picit, yang sebelah kena. Tup. Ini. Maka darah yang pecik tu kalau tak sampai mengalir, sah semayang. Tapi syarat sedikit saja kena. Bukan darah diri dia, darah orang lain. Okey, begitu. Tapi bukan darah diri dia, darah orang lain. Daripada seorang dengan perbuatan dirinya atau darah yang ajnabi, yang sunyi ia daripada berlumur. Okey, itu. Maka dimaaf darah kotor. Bukan. Maka dimaaf darah kutu. Kutu apa? Kutu anjing. Tapi bukan anjing lah, kutu anjing. Darahnya dimaaf. Dan sedikit, kalau banyak tak boleh. Dan sedikit nanah, kalau nanah tu sikit. Maksud macam mana nak tahu nanah sikit? Nanah yang tak sampai mengalir. Sikit saja. Dimaaf. Kalau terkena kat jubah kita sikit halus je, dimaaf. Dan danur. Danur tadi juga air luka ke apa ke, tapi sikit aja kena kat jubah kita, sah semayang. Sebab dia sikit sangat. Yang ajnabi. Syaratnya ajnabi, bukan dia punya, orang lain punya, kena kat dia. Dan darah kutu. Darah kutu dan pijat, binatang lah. Dan tuma. Apa tuma?
Binatang apa? Tuma. Hama kot. Benda apalah binatang kecil-kecil tu. Dan demikian lagi, itu semua dimaaf. Itu semua dimaaf. Okay. Dan demikian lagi tahik dan air kencing binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia seperti lalat. Lalat ada tak air kencing dia? Mungkin ada lah tapi kita tak nampak. Kan? Tapi mungkin ada lah dia kencing. Dan kumbang dan tebuan dan lipas. Itu semua najis tapi dimaaf. Itu maksud dia. Okay? Dimaaf. Sebab dia terlampau halus, kecil sangat dan dia hidup sekitar manusia. Tanbih, peringatan. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa. Semua yang dimaaf tadi tu dimasukkan dalam kategori najis umum balwa nama dia. Umum balwa ni dia najis tetap najis tapi dimaaf sebab susah untuk menjaganya. Dan payah kita hendak memelihara, nampak? Susah nak jaga. Memelihara daripadanya, iaitu dimaaf akan dia. Tapi dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Maknanya kalau nak tahu lebih detail lagi, kena mengaji kitab yang lebih panjang lagi, lebih besar. Dia kitab ni dia ada tiga peringkat, ada 3 kategori. Yang pertama namanya matan. Matan dia nipis je. Ayat dia pun pendek-pendek. Contoh macam matan Safinatun Najah. Itu matan. Peringkat mula-mula kalau baru masuk pondok kena mengaji matan dulu. Dan biasanya mana-mana pondok matan ni wajib hafal, kena hafal. Matan Nabi Syuja', matan Safinatun Najah, itu semua matan tu kena hafal ayat-ayat dia tu. Tapi dia ringkas je, poin-poin aja. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua namanya syarah. Syarah ni hurai kepada matan. Sebab tu kalau kita tengok kitab syarah Safinatun Najah banyak. Dia ada Nailur Rajak, Kasyifatus Sajak, itu semua syarah kepada matan yang asal. Ambil poin tu, ulama tu syarah panjang-panjang. Biasanya kitab syarah tebal-tebal. Atas yang ketiga lagi namanya hasyiah. Hasyiah ni syarah atas syarah. Kitab tu dah syarah tapi disyarahkan lagi dengan isu-isu semasa, kaitan benda-benda yang berkait dengan benda yang baru dan sebagainya. Itu selalunya kitab hasyiah ni pula berjilid-jilid sampai tebal. Kadang panjang ni pun ada. Banyak. Itu hasyiah. Itu peringkat orang sampai tahap jadi ahli jawatan kuasa fatwa, mufti apa semua, mereka pakai hasyiah dah. Tak pakai kitab kecil macam kita ni. Kita ni baru-baru mengaji je, pakai kitab nipih lagi. Nanti lama-lama makin tebal. Makin lama makin. Itu. Okey? Itu cara kaedah mengaji lah. Jadi kita berhenti takat ni dan kita akan sambung. Ni berhenti semayang zuhur. Lepas semayang zuhur ada makan tengah hari. Kemudian rehat. Lepas tu masuk asar, kita semayang asar. Lepas semayang asar, terus kita sambung kelas kita yang seterusnya. Dan kelas ni kita namakan dia jalsah. Biasa orang mengaji daurah ni, orang panggil jalsah. Jadi biasakan dengar perkataan-perkataan macam tu. Selalu orang tanya, Ustaz, daurah kali ni berapa kali jalsah? Orang tanya. Maksud berapa kali jalsah tu berapa kali kelas? Syekh pun jawab, satu hari 4 jalsah. Maknanya satu hari ada 4 kelas. Contoh maksud. Dipanggil jalsah nama dia. Kita berhenti kat sini, tandakan muka surat 12 faslun di bawah. Bermula mengetahui masuk waktu semayang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Tak ada, kita tangguh sini. Pelajar tahfiz pun semayang sini terus. Ya, ada soalan. Ya. Air mani tidak najis. Air mani bukan najis. Jadi bila bukan najis, maksudnya apa? Kalau terkena pada pakaian kita, kita buat semayang, sah semayang. Kenapa dia tak najis? Bagus. Saya suruh antum yang jawab sebenarnya. Okey, kenapa air mani tak dimasukkan dalam kategori najis? Sebab air mani dia takkan keluar selagi mana air mazi keluar dulu. Itu sebab tu air mazi dipanggil air syahwat. Bila dia naik syahwat, kan, dia jadi sonok kat situ, dia akan keluar air mazi ni. Air mazi ni juga ada orang panggil air lazat lah, air apalah. Bukan lazat tu boleh minum. Tapi sebab masa tu dia tengah sedap, masa tu air tu keluar dulu. Sebelum air mani keluar. Jadi,
Air mazi tu dia akan bersihkan highway tu, lorong tu. Jalan tu dia dah tolak bekas-bekas air kencing kat dalam lorong tu, dia dah tolak keluar. Sebab tu air mazi tu najis. Tapi bila air mani keluar, maka masa air mani keluar, lorong tu dah bersih. Jadi bila air mani tu keluar, dia tak lagi najis. Boleh? Ya. Okey. Kenapa Najis Murafafah untuk kanak-kanak lelaki je? Sebab lelaki power lah. Sebab tak tahu lah. Tak tahu sebab apa. Sebab apa lah. Saya pun tak tahu lah sebab apa. Sebab entahlah. Tak tahu. Mungkin sebab perempuan ni dia ada kekotoran dia sikit kan. Sebab kan perempuan pun ada darah haid apa semua. Lelaki mana ada. Gitulah kot mungkinlah. Wallahu alam. Tak jumpa lagi jawapan dalam kitab. Okey, ada lagi soalan? Ya. Dia tak bercampur. Air mazi memang keluar dulu. Lepas tu baru keluar air mani. Dia tak keluar, dia berebut aku nak keluar dulu. Tak ada. Air mazi keluar dulu. Memang Allah jadikan macam tu. Tu indahnya ciptaan Allah. Kan keluar macam tu. Baru air mani. Gitu. Ya, melainkan babi dengan anjing tadi je. Anjing dan babi air mani ni najis, tapi air mani kucing ke tak najis. Tapi tak najis di situ bukan maksud mutlak boleh buat ambil uduk kan. Dia cuma kalau terkena pada pakaian kita sah semayang, itu nak maksudkan. Tapi bukan boleh buat minum ke, boleh buat apa ke, tak boleh. Tak ada koja. Dia buah dalam mangkuk letak depan orang makan. Orang tanya ni mayonis ke? Dah air mani saya kata. Oh mampu. Kau ajar kau. Kenan. Dia tak boleh lah. Walaupun dia tidak najis. Okey, boleh? Ada lagi? Tak ada? Tadi teka-teki tadi. Air yang keluar bukan daripada langit dan bukan keluar daripada bumi, tapi dia air mutlak. Air apa? Air mata air. Betul. Air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air itu bukan datang daripada langit dan air itu juga bukan datang daripada bumi, tapi dia keluar terus daripada celahan jari Nabi. Sehingga kan berpuluhan sahabat buat ambil wuduk dengan air yang keluar. Nabi tadah tangan macam ni kalau sahabat keluar. Mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ni ada sebut dalam kitab. Okey? Tapi tak dapat hadiah, tak janji hadiah tadi kan. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.